harga tambang. Sekatan perjalanan antara negeri yang dikuatkuasakan dalam tempoh PKP sebelum ini dan berterusan di bawah tempoh PPN telah memberi impak besar kepada jumlah trafik penumpang udara domestik yang secara langsung telah menjaskan kemampuan syarikat penerbangan untuk mempraktikkan konsep cross-subsidization dalam penetapan harga tambang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MAFCOM pada 27 Oktober, tarikh penerbangan antara 2 hingga 8 November tahun ini, MAFCOM mendapati kebanyakan penerbangan di antara Semenanjung dan Sarawak merekodkan harga tiket yang tinggi, iaitu antara 1 hingga 6 kali ganda lebih mahal berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Bagi laluan Semenanjung ke Sabah pula, berdasarkan pemantauan yang sama, di antara 4 hingga 10 November 2021, MAFCOM mendapati harga tiket yang lebih rendah di antara 30% hingga 62% direkodkan berbanding dengan harga tiket pada tahun 2019. Harga tiket penerbangan yang tinggi ini di antara lain merupakan kesan kepada pelaksanaan had kapasiti penerbangan oleh kerajaan negeri sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Pada ketika ini, kekerapan penerbangan ke Sarawak telah berkurangan sebanyak 86% berbanding dengan tempoh sebelum wabak COVID-19. Manakala bagi penerbangan di antara Semenanjung dan Sabah, kekerapan penerbangan telah berkurangan sebanyak 49%. Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada 24 September 2021 telah bersetuju membenarkan peningkatan kekerapan penerbangan bagi mana-mana laluan di antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak daripada 22 penerbangan seminggu kepada 87 penerbangan seminggu. Pada masa waktu yang sama, syarikat penerbangan dibenarkan untuk menyediakan perkhidmatan tanpa had kapasiti penumpang. Peningkatan kekerapan dan kelonggaran had kapasiti ini telah berkuat kuasa mulai 8 Oktober. Dengan kebenaran ini, kekerapan perkhidmatan penerbangan ke Sarawak telah meningkat kepada 50 penerbangan seminggu mulai 8 Oktober yang lalu. Selanjutnya, Kerajaan Negeri Sarawak pada 25 Oktober telah bersetuju untuk membenarkan peningkatan kekerapan daripada 89 penerbangan seminggu kepada 223 penerbangan seminggu tanpa had kapasiti penumpang berkuat kuasa mulai 1 November 2021. Kebenaran ini dijangka akan membolehkan pihak syarikat penerbangan meningkatkan kekerapan operasi penerbangan dan menawarkan harga tiket yang lebih rendah. Harga tiket penerbangan bagi laluan ke Sabah dan Sarawak dijangka akan kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Pada waktu ini, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak wajar mempertimbangkan untuk mempermudahkan protokol kesihatan bagi kemasukan penumpang ke Sabah dan Sarawak, dan perkara ini perlu disokong oleh peningkatan keyakinan penumpang untuk terbang di fasa endemik. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan Pada Gocheng. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya meneliti jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya memang faham mekanisme cross-subsidization ini, tetapi bagi saya dalam zaman pandemik ini, kerajaan haruslah lakukan lebih banyak. Kerana bagi saya tidak adil kalau kita pass the cost kepada pengguna. Terutamanya pada masa ini, sekarang kita memang semua susah. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah kerajaan yang boleh dilakukan lebih banyak untuk membantu isu ini? Selain itu, satu isu yang sangat teruk sekarang adalah jadual penerbangan selalu bertukar-tukar. Kita beli tiket untuk hari ini, lepas tu tukar retime to tomorrow, retime to the next day. Ini satu isu yang sangat penting dan sangat membebankan pengguna. Soalan yang terakhir, bersamaan PH bawah Yang Berhormat Seremban, beliau telah berunding dengan syarikat penerbangan, ada tiket khas dengan harga yang khas pada musim perayaan. Saya rasa sekarang Deepavali nak tiba, Christmas, Tahun Baru, adakah kerajaan sekarang bercadang untuk berbincang dengan syarikat penerbangan untuk mewujudkan satu tiket harga khas untuk musim perayaan ini? Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 saat. Terima kasih. Ada 3 soalan dalam soalan tambahan tadi. Yang pertama tentang harga tinggi. Bagaimana intervensi oleh pihak kerajaan? Saya ingin mengatakan bahawa sejak 2006, kita membenarkan supaya syarikat akan menentukan berdasarkan kepada supply and demand. Itu pertama. Kita tidak regulate dari segi tambang. Sebab tu setakat apa rendah sekalipun kita tidak campur tangan. Dan sebab tu sebelum pandemik berlakunya saingan yang hebat. Akhirnya kesemua syarikat penerbangan itu tak untung. Tidak apa, kerana yang penting ialah mereka saing dan dalam satu free market mereka boleh buat. Tapi dalam keadaan pandemik, apa yang berlaku ialah kekerapan penerbangan. Berkurangan secara mendadak. Itu yang menyebabkan sekatan, banyak sekatan yang telah dibuat. Saya bagi contoh,
apabila Kerajaan Negeri Sarawak bercadang untuk mengurangkan ataupun menambah kekerapan daripada 22 kepada 87, tetapi syarikat penerbangan tak sanggup dapat 87. Kerana salah satu syarat yang dihaskan oleh kerajaan negeri ialah perlu ada satu separation di mana perasingan yang memberi buffer pada mereka untuk menguruskan penumpang. Tapi dari segi penjadualan, ianya tak boleh dilakukan oleh syarikat penerbangan. Sebab itu daripada 87 hanya 50. Tetapi keputusan terakhir mulai 1 November, perkara ini telah kita mansuhkan. Dengan cara ini, kita berharap ianya dapat pulih kepada keadaan sedia kala dan kita boleh menambah bekalan dan juga dari segi permintaan akan meningkat. Dan dengan cara inilah, barulah kita dapat rendahkan kos tambang yang begitu tinggi sekali. Kemudian dari segi jadual yang bertukar-tukar. Oleh kerana frekuensi sekarang tidak banyak. Tetapi apabila frekuensi sudah bertambah, konektiviti antara satu tempat ke satu tempat lain, ianya tidak terjejas dan sekatan separation iaitu 90 minit itu tidak lagi diperkuat kuasa, maka perkara ini dapat kita uruskan. Dan apa yang telah disarankan oleh Yang Berhormat, di mana pada zaman PH diminta supaya syarikat penerbangan, kita boleh merayu kepada syarikat penerbangan untuk berbuat demikian. Seperti mana yang saya katakan, berdasarkan kepada keputusan Kabinet 2006, kita tidak lagi membuat intervensi tentang harga. Dan kita boleh galakkan mereka mengadakan atau bersimpati dalam keadaan perayaan mereka sepatutnya memberi sebagai tanggungjawab sosial mereka. Dan itu boleh kita teruskan. Tetapi terpulang kepada keputusan yang akan dibuat oleh syarikat penerbangan yang rata-rata menghadapi kerugian besar disebabkan oleh pandemik.